Bukti juga sekali lagi dengan Aziza. Dia 10 tahun dulu jadi Perdana Menteri. Bila jadi Perdana masa sekian raya menang dia dalam penjara. Tapi kedua nanti dalam penjara. Parti dia menang, dia jadi Perdana Menteri. Saya keluar penjara, dia jemput saya dengan Aziza. Bayar semua. Dan dia cerita yang saya kasih kat dia saya dia juga Obama dia juga dengan Israel pasal Gaza dia juga Frotila dia juga, tapi dalam negara dia buat dia kata masa dia mula ambil alih sebagai Perdana Menteri, anak-anak universiti semua kena beban bayaran tinggi untuk belajar universiti. Di Malaysia kita sebut PTN. Ni masa kita orang putih, orang lama ingat zaman orang putih dulu. Pingaji universiti tak payah ada beasiswa. Masa lepas mereka zaman Tuan Rahman, zaman Tun Razak, zaman Mahathir mula-mula ada beasiswa, orang miskin dapat. Masa saya Menteri Kewangan masa dapat berapa hasil minyak? 30 bilion ringgit setahun. Hasil minyak untuk masuk kepada kerajaan 30 bilion ringgit. Lah ni 90 bilion. Masa 30 bilion kita boleh tolong rakyat miskin ngaji di universiti. Masa 90 bilion dia kena hutang. Jadi Turki buat dalam masa 3 tahun semua pendidikan percuma dari sekolah rendah sampai universiti. Saya nak bagi jaminan insya-Allah Pakatan Rakyat kita ambil alih, kita batal PTN dan semua anak miskin Melayu, Cina, India, Iran, Kanada pendidikan percuma. Mahasiswa nak sokong, anu sokong. Apa saya janji bisa nak kenal? Saya janji sebab memang dah ada bukti orang di luar. Saya jumpa bangun ni. Lepas bila saya menang kes, dia telefon dia kata, nak syukur saya nak pergi jumpa Ali susah. Dia bilang lagi, please can you come, bawa Aziza sekali. Saya pun bawa pergi. Sampai dia peluk saya, alhamdulillah kamu lepas daripada fitnah jahat mereka. Fitnah jahat mereka. Mereka ada siapa? Hah? Oh, dia takut harus buat. Iya. Ya, fitnah jahat mereka. Kemudian dia cerita apa? Dulu pasal pendidikan. Yang ni saya berkesan. Dan dia kata saya orang baik sakit. Bila saya sakit, saya Perdana Menteri Turki. Saya dapat best doktor, best hospital, layanannya. Kemudian bila saya sehat, saya terfikir bagaimana tentang orang kampung di pedalaman Turki, di Anatolia. Apakah mereka dapat best hospital, best doktor, best service? Perdana Menteri duduk Istanbul. Saya berucap petang itu. Ada saya sampai dia minta saya mengucap di mana? Di Istana Perdana Menteri. Saya akan ucapkan tahunan dibagi penghormatan. Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Turki. Tengok besarnya. Dia baik terus dia fikir macam mana kita. Saya nak rasa macam mana kata dia. How do you expect me to feel? Nak gembira macam mana? Saya syukur alhamdulillah saya sehat. Tetapi kalau orang kampung di Anatolia, dekat pegunungan sana, kemudian hospital tidak ada, nak tunggu, nak bedah jantung 8 bulan, 9 bulan. Kalau kamu orang kaya, orang besar dapat jaminan cepat, dan orang miskin lambat, apa jadi? Tengok, ini baru jadi pemimpin. Tunggu di awal Menteri Kewangan dia. Menteri Kewangan ni tak jumpa saya. Ini dia bagi penghormatan saya sebagai sahabat. Dia kata, dulu Menteri Kewangan patut jumpa saya, tanya, kerana dia ada cita-cita nak bangunkan satu hospital di tiap pekan kecil yang baik, supaya dia kata
Orang Turki merasa inilah negara yang bagi kemudahan perubatan yang terbaik. Dia boleh buat kerana tak rasuah, kerana tak bocor, kerana tak mahal. Ini dokter beliau-beliau, kemudian sumpah, kemudian gelar, kemudian rantai, kemudian pek tangan, kemudian mati pertunangan, mau balik, mewah gamai, tunggu malam selesai, tak bayar sekalian. Tapi hidup lagi. Sudah tak dapat malu. Saya tak akan sebut kalau saya tak tengok sendiri senarai bil dibayar oleh Jabatan Perdana. Saya tak tahu. Kerana saya tahu apa makna. Saya pernah difitnah, ditelanjang bogel, diukur kemaluan, diterajang setengah mampus, tak ada perawatan perubatan, saya lama. Saya tahu. Tak bagi ruang bawah. Saya dah bebas, alhamdulillah, bukan sudah saya. Kalau kita menang, nak menang, kita masuk ke dalam saya. Kalau dengan hasil fitnah, hasil haram, tak ada barakah di dalam. Percaya. Saya sebut hal. Saya nak tanya, apa pasal gaji minimum tak boleh? Apa pasal PTPTN tak boleh dibatalkan? Pasal apa orang miskin masuk universiti terpaksa berhutang, kerja belum selesai kena bayar, pasport dibatalkan, diimpang, tak boleh keluar. Sebab dia miskin. Ada tak anak pembesar macam tu? Tak ada. Ada anak menteri macam tu? Tak ada. Anak rakyat biasa. Apa rakyat kita kuli? Kita kuli. Kita ada hak. Saya tak janji seorang gaji minimal 5,000 kerana saya tahu ekonomi kita tak mampu bagi jaminan. Kita bagi ya. Nah, ada tu nanti tengok SPPA, bukan kerajaan ada belakang. Saya tahu. Walaupun dibatalkan. Hari Isnin saya tanya di parlimen, Yang Berhormat Perdana Menteri, saya minta penjelasan mengapa hal ini boleh berlaku. Saya tahu Yang Berhormat Perdana Menteri dah batalkan, tetapi bagaimana boleh bagi cadangan yang begitu teruk, tak prihatin, tak ambil tahu gaji pekerja, perkhidmatan awam, pendapatan rendah, tak peduli orang kerani rendah dan pegawai pembantu-pembantu yang rendah, tak peduli. Kerana yang atas naik gaji sekarang 40,000, naik 40,000. Gaji pegawai tertinggi sekarang 40,000, cadangan SPPA naik 40,000 lagi, jadi 80,000 ringgit sebulan. Cadangan bagi pegawai rendah, kerani, gaji 1,500 naik 40 ringgit sebulan. Dia jawab, kita dah memang tolak. Lebih dari dia, kita jawab. Saya tanya yang sesopan, Datuk Mahfud Umar Bakir. Kerana itu nanti dan sejawab saya, dia kata, ni pegawai tak faham arahan saya tak suruh buat macam tu, dia buat macam tu. Jadi sebab tu kita kata Datuk Mahfud Bakir, dia kata, ni Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang pengusi kita pasal. Perdana Menteri ini recommendation siapa asal? Perdana Menteri tak baca. Itu Datuk Najib tengok merah padam duduk, tak jawab apa. Ya cemen, boleh kita fikir orang UMNO, pemimpin UMNO ni boleh cadang orang pendapatan rendah naik 40 ringgit, orang besar naik 40,000. Apa ada manusia ada terperut ke? Gula naik, minyak naik, barang naik, masalah pendidikan, masalah kesihatan naik 40 ringgit, dalam masalah harga barang lari naik. Tu pun hidup lagi tetap kotor selama-lama Nina. Dah lah kita nak kerja buat. Kena kerja kita. UMNO sekarang tengok televisyen. Saya tak tengok. Nasib baik. Balik makan pun dia duk makan dia kat baru dalam liat tu. Pak Mat tu kata, "Kenapa tu saya tengok budak." Dia kata, "Mahal budak bini hang lah." Bosan. Saya nak
tengok, saya tak tengok. Jadi saya tak kenal. Orang abang ada dalam apa ya? Buat jahil. Saya tengok Quran semua apa? Dalam Quran firman Allah SWT, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Quran bagi kita ini hamba Tuhan, bukan hamba projek, bukan hamba duit, bukan hamba orang. Ibadur Rahman, Abdur Rahman, ibad, hamba rendahkan kepada Tuhan, bukan kepada orang, bukan kepada sistem yang salib. Itu dikata ibadur Rahman. Kalau kita tahu kita ini hamba Tuhan, kita boleh berjalan di muka bumi dengan confident, dengan yakin. Itu pernyataan Quran. Tapi bagaimana kalau ada orang caci, haram kita, wa yakhawathun jahilun, orang jahil. Kalau tak jahil dia tak buat fitnah. Kalau tak jahil dia tak buat tuduh orang, ma'aikkan orang. Kalau tak jahil bangang, bodoh, jahat, dia tak buat kerja macam ini. Dia tahu dia bawa pada masyarakat mampu tuduh orang zina, liwat, hukum khazaf 80 sebatan. Kalau dia ada ilmu dia tak buat, tapi dia jahil. Jahil jahat, jahil rakam. Kalau jumpa orang tu, apa yang jahil tu, kamu tahu? Kalau selamat, selamat. Tak sakit peduli. Kita terus dengan kerja kita. Faiza azamta, ketahuan Allah. Yakin. Saya syukur Rapi Doha Syekh Khardawi sambut rumahnya. Pi Turki Tayyip Erdogan Perdana Menteri sambut. Pi India di Bangalore Karnataka Syekh Abdul Razak panggil majlis di masjid. Jalan di Pekan Putu, orang Islam sikit je, boleh Hindu semua, tapi bagi laluan. Kita orang Islam lalu tak pergi masjid. Saya siapa? Anwar Ibrahim, bekas bantuan pinjaman sudah dulu. Syukur, alhamdulillah. Orang yang betul-betul. Jadi yang berkutuk saya siapa? Gopala Pinoti Arper dan Melayu. Takkan saya nak jawab semua. Tapi yang herannya, media UMNO, TV3 siapa punya, UMNO punya, utusan siapa punya, UMNO punya, Melayu punya. Pulihkah dengan kerja berpedang bilhal? Tak malukah kita agama kita, budaya kita? Tak malukah kita kepada orang bukan Islam? Kita patut jadi qudwah hasanah, contoh yang baik. Yang kita hormat dan muliakan Rasulullah SAW. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh sebab apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, akhlak yang baik. Yang ini kita bulan puasa cukup. Ini saya nak sebut sikit, sebab saya tak payah cerita panjang pasal Israel. Apa ni yang saya? Sebelum itu saya pergi India, yang ikut saya Raja Mahatma Gandhi, ini cucu Mahatma Gandhi. Cucu Mahatma Gandhi ini dia ikut stok dia dulu, Mahatma Gandhi. Dia kata politik ni tak boleh, politik ni tak boleh jahat. Politik ni kita jaga rakyat bawah. Kata dia politics of conscience. Kata Gandhi ji, di India tahu Mahatma Gandhi ya? Kita tahu dah hadis zaman. Gandhi kata, ini satu yang kita perlu paham. Dia kata dunia, the world is enough for every man's need, will never be enough for every man's greed. Dia kata dunia ni, negara ni cukup untuk keperluan semua. Kalau kita dapat share seorang sikit, ada duit 250 juta, duit belah lembu, pakai bagi seorang sikit. Senang. Ribuan senang yang berlalu, Melayu, Cina, India, Sikh, yang berlalu semua dapat. Tapi kalau diambil greed, ni
ini keperluan semua. Bagi semua sikit. Alhamdulillah. Tapi katanya kalau tamak haraba, green, tamak haraba, maka tak pernah cukup. Nah, bagi dia berapa bilion takkan cukup. Kata lagi, not enough, will never be enough for every man's greed. Jadi cucu Mak Megani panggil saya pergi Azizah dengan isteri dia Usha, duduk rangka bagaimana pengalaman dia di India, pengalaman saya di sini, beberapa negara, nak berangka, nak mengingat kesekadaran kita. Ini kenyataan yang kita kena ingat. Kita jangan buat. Kenapa kita rasa kita berlalu? Media tak ada, ya tak ada. Uang tak ada, ya tak ada. Saya akan berkutik lah tuan sikit. Jadi tuan tak ada, ya. Tapi tak boleh menang, boleh. Pulau Pinang kita menang, Kedah kita menang, Perak kita menang, Bandar Kecoh kalau pelaksa, Selangor kita menang. Oh, punya kecam Selangor, nak rampai. Datuk Najib kata, rampas Selangor. Muhyiddin Nasir, rampas Selangor. Saya kata, insya-Allah Tuhan Maha Kaya, kamu tak akan berjaya rampai Selangor dan kita rampas Putrajaya. Rampai Putrajaya, hari pertama turun minyak, selesai PTPTN, selesai gaji minimum. Awak tanya Anwar, betul ke? Mana duit? Mana nak cari duit ni nak bagi semua? Ini dia bodoh. Ini dia propaganda. Saya kata baik, saya nak jawab sikit. Ngaji dapat betul pusat. Ini sini penting. Berbalik dia kalah. Mana lagi? Saya kata berapa untuk minyak 1 tahun? 90 bilion. Masa saya untuk keluarnya 30. Lalu kalau turun harga minyak, bila turun harga minyak daripada 90 turun 70, tidak berapa? Cukup. Turki 1 duit tak ada minyak, Indo 1 duit tak ada kerana dia masih import. Singapura tak ada 1 sen pun harga minyak. Apa sih? Turki pendidikan tinggi. Mau yung iPhone yang sorry. 1 sen pun tak ada. Mau membeli dah bentuk. Kita ada 30 bilion. Turun harga minyak. Bila turun harga minyak, pengangkutan turun, harga barang turun. Kita kena pantau. Nak jadi pemimpin, saya nak beritahu. Saya syukur. Susah. Kena teranjang, masuk penjara, keluar penjara. Tapi saya syukur sebab dia latih bagaimana. How good? Katok, kereta, pecah, dikit, jalan. Masuk penjara, masuk kunci. Lepas tu cukup kantor keluar, lawan. Belanja ampunan, pokok datang tu, pakai baju, keluar, lawan tetap. Jadi saya syukur. Kalau orang tanya apa pengalaman, saya kata saya tahu Allah bagi saya makanan paling lezat. Saya makan santapan dia aja semua istana di Malaysia. Karena istana tak ada. Saya juga ada pengalaman makan dalam lekat paling teruk macam makan anjing tempat dalam desa. Saya pakai ikan Rajah Datuk Seri Simanjaki. Yang panggil Datuk Seri Simanjaki ni masa main minyak panggil masih dah kecil. Itu Perak di Sabah Datuk Seri Darjah Kinabalu. Di Melaka Datuk Seri Panglima Pulau Pinang Datuk Seri Malang. Banyak kita mengamalkan. Saya kok jalan ke pasar kita mesti dia berat. Jadi kita jaga berat. Kita hitam kita jaga hitam. Saya tadi masa itu dia jaga untuk pot misalnya. Dia tahu nama. Sudah, maknanya pakai yang indah. Kemudian masuk lokasi telanjang bulat. Di
dipuji menteri keuangan terbaik di dunia, bakal seorang yang akan mengganti Dr. Mahathir, seorang harapan negara paling baik, inilah orang dipercayai. Pun sudah utusan Malaysia kalau semua orang raya masa itu buka penyekat dan masih tiga orang raya orang meluat lari oleh puji pun sudah lari orang yang paling cicit dalam dunia, paling tok akhlak, hina, pengkhianat lain, pengkhianat pun semua. Apa kebaikan dia bagi saya insan? Kalau nak bagi tahu, saudara kita kumpul tengah mati, saya besar makan yang paling terakhir sampai Allah berjalan penuh sangat makan pelan, ya sedih. Nak dapat teh tarik di penjara tak dapat, nak kena tunggu kapal simai baru. Sebagai penguat boleh pergi dua teh tarik dengan waktu susah peraturan tak boleh tapi dia tak lagi kan lagi saya tak faham make up sih ya tapi tarik dunia susah jadi ada sakit. Jadi sebab tu orang tanya macam mana Anwar dulu dengan Anwar sekarang ya saya tak nafi memang tu baru ni saya kalau cakap soal kebebasan, soal orang miskin, soal anak-anak universiti, saya rasa lebih dia kata betul-betul anak Cina miskin, anak India, saya rasa itu saya syukur karena itu bukan kita baca, bukan kita belajar, pengalaman kita duduk Quran, belajar pada Allah, hafal Quran, dan kemudian kita istighfar dan kita rasa insya-Allah kita berbuat satu ini saja. Tapi malangnya Anwar ini cocok dengan Allah. Kadang-kadang saya berkata ini mana macam mana besok kalau saya kata insya-Allah jadi Perdana Menteri, pengarang pusat kata apa saya? Dia kata, siapa kunyit dulu saya Apim kan? Dulu Apim pengkhianat negara, ambil duit daripada dia macam dulu. Lepas itu saya jadi menteri. Pengarang kita, pengarang saya sudah duit. Pengarang pusat main lupa saya kata ada seribu. Saya harap jangan tak salah faham dulu. Saya dapat dia dulu tak dapat juga macam-macam kata kursi. Tak apa. Dah masa tu saya dah. Saya hati saya memang saya tengok tu sedih dulu ini apakah pemimpin Melayu harapan kita. Saya tak hati itu kalau saya tak kata lah. Tapi tak apa lah. Kadang-kadang jadi sudah. Ya itu ada yang berita satu yang cercat itu. Saya tak ada. Saya tikus determan. Orang lain nak beli itu sendiri. Anak apa ditipu buat ni. TV3 saya masuk saya lalu tak ada saya malam-malam ni saya TV3 duk maki kita hari ni Israel Yahudi kaki liwat tahu mana saya tanya semua aja kita cerita aku ingat betul semua kan dia buat jadi bosan keras apa yang betul Pak Ila Azanta online Cina ibarat keras kita kena guna. Saya yakin semua dunia sekarang tak ubah. Dunia memang tak ubah. Jadi kita tak sebab kita berpikirkan. Cuma dengan istiqamah. Misalnya dapat 500 macam goyang ambil buat macam mana anak muda kampung. Saya cerita apa kali lah pilihan raya Ogos 2008 saya jalan dengan Aziza ni belakang jalan tu budak-budak muda sampai Barisan Nasional. Assalamualaikum itu saya Waalaikumsalam jalan. Assalamualaikum itu tengoklah saya Waalaikumsalam. Lepas tu dia khiau bantu tengoklah budak ni bukan kaya siapa tengok Barisan Nasional. Saya tengok ni dia selak bagi dalam tu Anwar Ibrahim dengan gambar. Lepas tu saya tulis semua dia kata tu dah letuk kena suruh tengok dia tak mau tengok luang ni dia bagi RM400 tapi undi adalah dah tu itu perbuatan buat macam tu lah benar lah kita kalau tu ni dapat RM400 lemah tu juga hidup Melayu tak boleh lah jadi
saya sebut dari buku Syekh. Dia bagi buku dia Taurah Syah Kebangkitan Baik. Dia tulis Al-Akhul Habib, saudaraku yang aku kasih, Anwar Ibrahim. Tapal dia tambah Az-Za'im Malaysia, pemimpin utama Malaysia. Dia ada istihad doa dia, saya pimpin seluruh pilihan raya. Mudah-mudahan doa dia itu diterima. Saya boleh tengok tu dia tulis, saya senyum. Dia tu yang tak doa. Mudah-mudahan Anwar dan rakan-rakannya dalam Pakatan Barat menang dalam pilihan raya akan datang. Kita mengundi amin. Doa daripada salah seorang ulama terbesar. Semalam Mak Kasim kita cerita Syekh Wahab Zuhairi. Kontek Wahab Zuhairi itu ulama yang buat tafsir Al-Munir, yang kalau buka UIA Fakulti Islam guna dia teks-teks hukum Islam. Dia main dulu di stadium Selayar, dia nak pimpin solat hajat supaya saya terlepas daripada fitnah jahat mereka. Siapa mereka? Lawan dia lepas, dia kata dia nak main balik, nak jumpa saya, nak syukur dan mendoakan kemenangan kita. Sudah. Kalau ulama-ulama besar macam ini, alhamdulillah kita ni cukup. Nah, heran kalau budak ngomong jerit ketua balik balik, buat jahil. Sebab itu saya minta kawan-kawan kita anak-anak muda bangkit dengan satu kekuatan. Change ini, islah ini berlaku lebih dengan kekuatan generasi muda. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Saya nak akhir, saya tidak akhir seluruh di satu pihak pakatan ini kita janji madu. BN ini kita kata pergi hancur. Jadi saya untuk popularkan lagu dekat pilihan raya ini. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN sudah tahu mana satu pilihanku. Dia apa ya? Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN aku dah tahu mana satu pilihan. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN aku dah tahu mana satu pilihanku. Okey, saya mudah apa ya? Hah? Apa ini? Terima kasih banyak dan saya minta maaf saya kena pergi Sungai Cip sekarang. Terima kasih semua kepada kawan-kawan yang datang. Saya kenal nanti.